Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu kembali kita dalam rancangan Bicara Sihat bersama saya, ahli fizioterapi Farahina Idora daripada Physio Mobile Eco Ardens. Lama sangat kita dah tak berbual, buat live dekat kita punya Facebook ni. So, hari ni kami semua daripada Physio Mobile berbesar hati ingin buat live pada topik Bicara Sihat hari ni untuk membincangkan tentang apa? Ini antara topik yang sangat hangat sebab kita ada buat poll, kita tanya dekat social media kita apa tajuk yang ramai nak tahu, apa lagi condition ataupun masalah yang sering menyerang orang dewasa utama sekali tapi tak tahu jalan penyelesaian dia. So hari ni kami daripada tim Physio Mobile akan menyediakan topik yang sangat menarik ni untuk memberi kesedaran kepada anda semua bahana sakit pinggul hingga kebas ke kaki. Sakit belakang ni sebenarnya rumit, dia ada banyak sangat condition, tapi yang hari ni yang kita akan kupas dengan lebih lanjut adalah tentang sciatica problem ataupun sciatic nerve problem. Okey, tanpa membuang masa, viewers kita pun dah agak ramai. So boleh tolong share kita punya live hari ni bagi ramai lagi dapat manfaat. So jom kita share pada topik pertama. So dekat skrin kita ni, skrin kita ada tunjuk sakit pinggul hingga kebas ke kaki. Tahu tak? Sebenarnya sakit pinggung ataupun sakit belakang ni boleh menyebabkan sakit kaki dan kebas di bahagian kaki. Yang ada warna kuning tu yang keluar daripada punggung sehingga ke kaki tu, itu adalah saraf. Okay, saraf ni fungsi dia adalah untuk menghantar maklumat yang diterima daripada otak ke otot kita dan ke bahagian organ badan kita lah. Saraf yang terhimpit dekat bahagian punggung ni kita gelar dia sebagai sciatic nerve tu. Sciatic nerve ni adalah saraf yang paling besar dalam badan kita yang dia permulaan dia adalah daripada tulang punggung kita sehinggalah ke ibu jari kaki kita. Sebab tu, orang yang ada masalah sciatica ataupun sciatic nerve problem ni, dia selalunya memang akan rasa kebas dekat bahagian ibu jari kaki, rasa sakit, rasa macam panas, burning sensation dekat bahagian punggung, dekat bahagian belakang peha, dan kadang-kadang dia akan rasa kebas sampai ke tapak kaki. Antara punca-punca masalah sciatica ini boleh berlaku. Yang pertama adalah selalunya major dia adalah secondary complication kepada slip disc. Okay, apa itu slip disc? Slip disc ni sangat common kepada orang yang lebih-lebih lagi banyak bekerja, banyak angkat berat, berdiri lama, duduk lama. Okay, slip disc ni memang common. Selalu attack orang dewasa. Disc tu terkeluar lalu himpit saraf kita. Okey, tapi apa yang berlaku dengan sciatic nerve ni adalah dia slip disc dan dia terkena pula kita punya saraf sciatica tu, so dia boleh jadi secondary complication kepada masalah slip disc. Alright, macam saya cakap tadi di awal rancangan kita, dekat tulang belakang kita ni ada bermacam jenis masalah. Macam skrin kita tengah tunjuk sekarang ni, dekat tulang belakang kita ni boleh ada macam-macam diagnose. Yang baca panjang-panjang tu mungkin anda kurang jelas. Saya akan jelaskan satu persatu lah. So, slip disc ni macam saya cakap tadi, tulang dengan tulang belakang kita, antara tulang ada satu pelapik yang kita panggil dia disc. Okay, apa yang berlaku? Mari saya tunjuk. Tengah tunjuk ni tulang belakang. Kita kena kenal dulu lah tulang belakang kita, baru kita faham apa yang berlaku sebenarnya dekat badan kita. Okay, ini adalah tulang belakang kita. Okay, yang kuning-kuning ni lah yang saya katakan tadi saraf. Okay, so antara tulang belakang atas dengan tulang belakang bawah, dia ada satu pelapik yang kita panggil dia disc. Okay, tugas disc ni adalah untuk menyerap hentakan. Untuk serap kita punya berat badan dan sebagainya. So, apa yang berlaku? Disc ni dia bertindak sebagai penyerap hentakan dan dia berfungsi untuk melapik antara tulang atas dengan tulang bawah. Okay, apa yang berlaku? Slip disc ni boleh berlaku adalah apabila kita selalu sangat put pressure dekat kita punya spine ni, maksudnya put pressure dengan posture yang salah. Kita suka duduk membongkok lama macam tu tanpa bangun-bangun kan. Contoh 8 jam kita kerja, 8 jam lah duduk je, betul-betul bangun pergi toilet, timeline shower. Okay, so apa yang berlaku? Tulang belakang kita ni akan compress. Dia akan tekan kita punya pelapik disc ni tadi ni, disc ni, sehingga cecair yang dalam disc ni tadi tu yang terkeluar lalu himpit saraf kita yang warna kuning ni. Okay, so itu slip disc. Macam mana boleh berlaku sciatic nerve problem tadi yang saya nyatakan? Sciatica ni dia adalah saraf utama yang keluar ataupun saraf terbesar yang keluar daripada spine dekat area tulang punggung kita ni.
Okey, saraf tu dia akan menjalar sampailah ke ibu jari kaki. So, apa yang berlaku bila kita ada slip disc, dia dah himpit kita punya saraf, dia terhimpit pula saraf yang bernama sciatic nerve problem, tu yang kita akan rasa tidak selesa sampai ke ibu jari kaki dan kita akan rasa sakit dekat sekitar punggung. Sebab saraf sciatic nerve ni dia keluar daripada level L4 sehingga L4 and L5. Okey, dia keluar di antara level L4 dan L5. Alright. So, antara punca-punca lain yang boleh terkena sciatic nerve ni adalah, macam saya kata tadi, posture yang salah. Untuk pengetahuan anda semua, macam skrin kita tengah tunjuk sekarang, kenapa saya kata posture yang salah menyumbang kepada masalah sciatic nerve problem? Tengok dekat skrin kita tu. Macam ni ke cara korang ataupun penonton-penonton kita semua ni duduk? Bila kita duduk, lelaki-lelaki kat luar sana yang suka letak dompet dekat poket belakang. Okey, anda adalah ciri-ciri ataupun orang-orang yang akan mudah terkena masalah sciatica problem. Alright, benda tu salah sebenarnya, salah dan tak bagus. Bila kita letak dompet dekat kita punya poket belakang, apa yang berlaku? Bila kita duduk, kita punya bontot, maaf ya saya sebut bontot ataupun punggung kita tu tak sama level. Contoh, ni level bontot kita ataupun punggung kita bila kita duduk. Tapi apa yang berlaku bila ada dompet dekat belakang? Okay, minta skrin tunjuk gambar kita tadi. Ada dompet dekat belakang. Apa yang berlaku? Sepatutnya kita duduk straight. Tapi bila ada dompet dekat belakang punggung kita, kita akan duduk menyengit. Alright, menyengit. Dan kita terlebih kompres di bahagian sciatic nerve di sebelah kiri. Selalunya sciatica problem berlaku hanya on one side. Sebab sciatic ni dia keluar both side. Dia bercabang. Kalau kita kerap kompres di belah kiri, maksudnya saraf belah kiri, kaki belah kiri kita lah yang akan sakit dan terasa kebal. Kalau dia over kompres belah kanan, kaki belah kanan kita lah yang akan sakit dan terasa kebal. So, ciri-ciri yang kedua adalah untuk wanita yang suka duduk silang kaki. Macam dalam gambar kita tengah tunjuk ni. Kenapa duduk silang kaki ni boleh menyebabkan sciatic nerve problem? Kan cantik. Alright. So, skrin boleh tukar balik. So, duduk silang kaki ni memang cantik. Okay, tapi cantik ni akan menyumbang kepada masalah sakit punggung yang serius. Lebih-lebih lagi menyumbang kepada slip disc. So, apa yang berlaku bila duduk silang kaki ni kan comel kan, duduk silang kaki nampak ayu, nampak manis begitu. Tapi apa yang berlaku bila kita duduk silang kaki, again, kita punya buttock level ataupun kita punya punggung punya level tak sama level. Dia akan terangkat sedikit. Ialah kita duduk silang kaki tadi. So, on one side, kita akan terover compress. Alright, terover compress. So, lalu dia akan menekan saraf kita ataupun sciatic nerve problem, sciatic nerve kita tadi yang menjalar sampai ke ibu jari kaki. Siapa dekat dalam ni suka duduk menghadap komputer? Kalau waktu kerja tu 8 jam, 5-6 jam tu boleh katakan memang duduk statik tanpa bangun buat apa-apa senaman regangan. So, apa yang berlaku bila kita duduk terlalu lama menghadap desktop? Selalunya common akan berlaku injury dekat kita punya cervical problem. Ataupun selalunya yang akan berlaku kat area sini adalah slip disc dekat bahagian leher. Alright, yang kedua adalah kita akan mudah berlakunya slip disc dekat bahagian belakang punggung. Sebab macam saya cakap tadi, bila kita duduk terlalu lama, kita akan over compress kita punya tulang belakang ataupun kita punya spine. Yang ketiga adalah common injury, macam saya cakap tadi, sciatic nerve problem lah. Sebab bila kita duduk lama, kita kompres lama-lama nerve kat bahagian punggung tu tanpa melakukan apa-apa regangan, lama-lama otot tu sepatutnya otot kita ni bersifat fleksibel tau. Dia boleh memanjang, dia boleh memendek, dia boleh mengeras, dia boleh mengecut. Itu sifat otot kita. So, apa yang berlaku bila kita duduk terlalu lama dengan postur yang salah, otot kita ni akan overstretch, lama-lama dia akan spasm, dia mengeras. Okey, spasm ni bahasa mudahnya yang selalu pesakit-pesakit kita sebut, ataupun kalau kita pergi urutan tradisional kan, orang akan cakap salah urat. Betul ke panggilan salah urat dengan masuk angin ni? Sebenarnya salah lah. Dia bukan sebab salah urat ataupun masuk angin. Okey, dalam medical term dia sebenarnya adalah kita panggil dia sebagai muscle spasm. Otot tu sendiri yang mengeras,
lalu menekan kita punya saraf tu tadi. Okey, so tanda-tanda yang pertama yang menunjukkan anda ada masalah sciatica problem adalah anda akan mula dah start rasa tak selesa ataupun rasa sengal-sengal sakit dekat bahagian punggung. Okey, kita akan ada mula rasa sengal-sengal sakit dekat bahagian punggung. Itu signal-signal ataupun tanda-tanda utama ataupun tanda-tanda yang awal yang kita sebenarnya jarang sedar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dah start mula rasa tegang, rasa tak selesa dekat bahagian kaki kita. Contoh kalau belah kanan yang efek, sebelah kanan kaki kita ni akan mula rasa macam kejap-kejap nak cramp, kejap-kejap rasa macam kejang. Alright, tu tanda-tanda yang kedua. Selalu sangat dua tanda-tanda ni kita terlepas pandang. Yang ketiga, tanda-tanda awal dia adalah kita dah mula rasa semut-semut ataupun kebas dekat bahagian ibu jari kaki ataupun kat bahagian jari kaki tu. Tapi kita akan rasa macam, ignore lah, ni mungkin kebas-kebas biasa lah ni, tak ada apa sangat kan. Kita ambil mudah je benda-benda yang macam tu. Okey, tanda-tanda yang keempat adalah kita dah mula rasa pijar, rasa panas dekat bahagian belakang peha kita, kat bahagian belakang punggung, dan rasa pijar, rasa panas dekat bahagian tapak kaki kita. Rasa macam burning sensation, panas. Kenapa rasa burning sensation? Sebab again, saraf kita dah terhimpit, so signal tu tak dapat sampai pergi ke tempat yang sepatutnya. Tu yang kita akan mula rasa kebas dan rasa macam burning sensation. Alright? Kita akan mula start rasa lemah. Contoh macam saya cakap tadi, belah kanan yang efek, sebelah kanan kaki kita ni bila kita jalan lama sikit, dah rasa macam tak larat lah, rasa lenguh, rasa sakit sangat. Dah jadi tak kuat dah, padahal umur muda lagi, tapi dah rasa macam tu. Apatah lagi mereka yang dah berusia terkena pula masalah sciatica problem ni. Lagilah jalan lama sikit dah mulalah rasa macam tak sedap dekat bahagian punggung. Alright. Yang seterusnya adalah yang dah memang stage yang teruk ni, bila sakit tu memang yang melampau-lampau, yang sampai terpaksa kena makan ubat tahan sakit. Tu maksudnya anda punya problem ni dah memang teruk dah. Dah memang kena dapatkan rawatan fizioterapi. Dan selalunya sakit yang makin kuat lagi bila kita bersin pun, dia dah ada rasa sakit dekat bahagian punggung kita. Alright? So saya rasa saya dah share tadi daripada awal apa itu sciatica problem. Selingan kita pula tadi, apa itu slip disc, macam mana punca slip disc boleh punca-punca sciatica boleh berlaku, tanda-tanda sciatica. So, lepas ni saya akan sharekan pula tips nak atasi masalah ni di mana-mana sahaja. Okey, tips yang saya akan tunjukkan ni anda boleh buat sama ada di rumah, di office, walau di mana sahaja. Dan saya akan demo sikit teaser apakah rawatan yang kita sediakan di Physio Mobile supaya anda jelas keunikan dan kelebihan kami di Physio Mobile. So takkanlah saya nak seorang, saya memerlukan kita punya model untuk masuk. So kalau ada soalan, teruskan komen, kru kita akan jawab, dan nanti saya dah habis demo, saya akan jawab soalan-soalan anda. So minta kita punya model masuk. Okay, so ni model kita. Okay, alright. So, macam saya cakap tadi, sciatic nerve problem ni ataupun sciatica problem ni adalah masalah yang berkaitan di bahagian punggung. Okey, kita duduk sikit lah. Okey, so sciatica problem ni masalah yang berkaitan di bahagian punggung. So, apa yang berlaku bila kita mengamalkan postur dan gaya hidup yang salah, dia akan menekan saraf kat bahagian punggung. So, hari ni saya nak ajar 3 tips simple yang anda boleh lakukan di rumah kalau anda terkena masalah ni. Okey, yang ni saya ajar dalam keadaan baring dulu. Tapi nanti saya akan tunjuk yang dalam keadaan duduk macam mana anda nak buat senaman ni bila anda dekat office. Yang ni bila anda bangun tidur pagi. Yang utama sekali sebelum bangun tidur nak pergi mandi, wajib buat senaman saya akan tunjukkan ni. Pertama. Yang kedua, waktu bila? Waktu duduk-duduk lunch hour tu nanti, buat senaman yang saya nak tunjukkan nanti di atas kerusi ni, buat waktu lunch hour. Yang ketiga, sebelum tidur malam tu, baru landing atas katil sebelum bermimpi tu, please buat senaman saya akan ajarkan ni di atas katil anda untuk membantu mengurangkan tekanan di bahagian punggung. So, cara dia adalah, okay, model boleh baring. Baring telentang. Okay, so bila anda rasa sakit di bahagian punggung, okay, saya anggaplah model kita ni sakit di bahagian, maaf ya model
Okey, di bahagian punggung kanan kat sini. Okey, apa yang berlaku disebabkan saraf tu terhimpit di bahagian punggung kanan ni. Alright. So apa yang berlaku, senaman ni kita akan buat untuk regangkan balik otot kita supaya dia tidak kompres kita punya spine sehingga menyebabkan tekanan. So apa yang boleh, kalau ada pasangan ataupun kita boleh buat dekat orang ataupun kita boleh minta tolong anak ke suami ke isteri ke buat, kita boleh buat teknik yang pertama ni. Tapi kalau tak ada, saya akan tunjuk teknik yang kedua. Alright, jangan kata fizioterapi tak boleh bangun Okey, teknik yang pertama ni adalah, yang ni kita panggil dia hamstring stretching. Adalah kita nak relax, kita nak regangkan kita punya otot di bahagian kita punya pelapik ataupun peha bawah ni. Okey, kenapa pentingnya buat senaman regangan untuk otot bawah ni adalah sebab bila otot yang dekat bahagian peha kita ni kompres ataupun mendekan, memendek, dia akan tarik spine kita lalu kompres kita punya disc ataupun menyebabkan kita punya nerve terhimpit. So apa yang berlaku bila kita ada pasangan ataupun kita boleh minta tolong anak ke siapa buat, pastikan kaki ni relax, pasti relax, letak kat atas bahu, letak. So tangan kita ni, letak dekat bahagian ni, pegang, pastikan tarik kita punya tapak kaki ni, kamera zoom in, tarik tapak kaki ni. Alright. So yang ni pastikan time kita stretching, jangan bengkok. Alright, pastikan macam ni. So tarik, tolak ke atas rapat ke badan. Tapi waktu kita tolak tu, dalam masa sama tangan ni kena tarik. Kita tanya dia, start rasa regangan tak kat bawah ni? Kalau kita dah start rasa regangan, suruh pasangan kita yang buat dekat kita tu hold on this position. Pastikan lutut ni lock. Tarik dan tahan selama 15 saat. Ini yang pertama. Dalam keadaan baring, kalau kita ada orang yang boleh tolong buatkan. Yang kedua adalah bengkokkan kaki. Dalam keadaan nampak daripada kaki lurus, bengkok. Nampak saya lurus, saya bengkokkan. Pastikan kaki sebelah sini pun tak terangkat. So macam mana cara nak elak dia terangkat? Kita tekanlah lutut ni guna kaki kita. Compress. Tapi ni dia dah biasa buat, so tak terangkat lah. Bengkokkan kaki dia. Ni fungsi senaman ni adalah nak stretch otot dekat bahagian punggung yang kita panggil piriformis muscle. Otot ni lah punca kepada sciatica problem yang akan mendekan kita punya sciatic nerve. So apa yang kita boleh buat? Pegang satu kat lutut, empat tangan saya satu kat sini, tolak rapat ke badan dia. Again, jangan paksa. Jangan paksa dia, buat sampai tahap yang kita mampu. So sama juga tahan 1 ke 15 saat. Yang ketiga adalah pusing menyarak. Pusing menyarak. Pastikan kaki ni bengkok. Nampak ni? Ni bengkok. Pegang. Satu lagi tangan. Minta kita punya pasangan angkat. Nampak ni? Angkat Then tolaklah. Rasa tak? Rasa kat bahagian peha depan? Sama juga dia untuk regangkan otot di bahagian peha depan. Tahan selama 15 ke 30 saat. Again, saya tunjuk daripada keadaan lurus, bengkokkan. Kalau macam ni pun dia dah rasa, maknanya memang ketat sangatlah otot dekat bahagian peha depan dia. Tapi the best is angkat sedikit ni. Bukan kita yang angkat Orang yang nak buat senaman dia tolong angkat dan tahan 15 saat. Ini tiga-tiga senaman ni adalah untuk loose kita punya muscle dekat bahagian kaki dengan punggung supaya nak mengelakkan otot dekat bahagian spine kita ni compress. Ini 3 senaman mudah yang kita boleh buat bangun tidur dengan sebelum tidur. Kiranya kalau anda tak ada orang yang nak buatkan, duduk. Tapi tak ada kerusi, tapi nak buat atas katil. Duduk. Bukan duduk pusing. Duduk menunjuk. Pernah buat tak time sekolah dulu yang kita cuba tarik kaki kita? Kan. Turun. This one, exercise yang ni lah. Ni common yang selalu kita buat dekat atas katil. Again, nampak tak apa kesalahan dia? Kaki ni bengkok. Jangan paksa. Misal katalah kita memang boleh takat ni je. Memang dah rasa cekang sangat dah belakang ni. Then, turun. Hold lah setakat ni 15 ke 30 saat. Tapi, kalau anda cukup fleksibel dan turun sampai habis sehingga boleh sentuh ni,
pastikan lutut ni lock, tak bengkok dan tahan 15 ke 30 saat. Itu yang pertama. Alright, yang kedua ni memerlukan kerusi. So teknik yang kedua dan ketiga saya akan tunjukkan sebentar lagi sebab saya nak teaser apakah rawatan manual terapi yang Physiomobile lakukan untuk pesakit-pesakit yang mengalami sakit belakang. Ini common, orang mesti nak tahu apa Physiomobile buat ni kan. Okay, so ni saya teaser je bukan teknik penuh kita buat. Pusing menyerap. So teknik yang pertama saya akan tunjuk ni adalah soft tissue manipulation untuk bahagian belakang. So apa yang berlaku, saya tak selak Okay, model kita malu tapi kamera close out sikit. Okay, apa yang berlaku bila orang ada masalah sakit belakang, dia akan kerap rasa tak selesa dekat bahagian sekitar tulang belakang ni, kat sini sehinggalah tulang pikat dengan punggung. Baik, kita tengah cerita pasal sciatic nerve problem. Alright, so apa yang kita lakukan, yang pertama kita panggil soft tissue manipulation. Okay, selalunya dekat klinik kita memang kita buka baju, kita memang minta patient kita expose, tapi jangan risau, bilik rawatan kita is privacy lah. Satu bilik, satu pesakit dengan satu ahli fizioterapi, dan pesakit akan pakai kain khas yang kita sediakan ataupun pesakit boleh bawa daripada rumah. Dan kita akan pakai glove, dan kita letak minyak dan kita akan urut lembut kat bahagian dia punya tulang belakang, otot dekat belakang ni. Teknik mengurut ni ataupun teknik soft tissue manipulation ni, dia ada beberapa jenis teknik. Tapi hanya ahli fizioterapi yang bertauliah sahaja yang boleh lakukan dengan teknik yang betul, sebab kita tahu otot yang mana yang problem, berapa pressure yang kita nak tekan, berapa lama kita nak buat dekat sekitar otot tu. Okay, itu teknik yang pertama, soft tissue manipulation. Antara teknik dia kita urut. Nampak saya perempuan, pressure saya kuat. Jangan risau ahli fizioterapi kita semua terlatih. Teknik yang kedua adalah kita panggil joint mobilization, di mana kita gerakkan patient ni punya tulang belakang. Okey? Ni memang teknik janganlah suka-suka pergi orang yang tak bertauliah buat, sebab ahli fizioterapi kita memang bertauliah. Alright? Okey, saya banyak kata lah. Maafkan saya. Alright, so teknik adalah kita nak tekan kita punya tulang belakang. Tangan saya, ni saya bukan nak suruh anda buat kat rumah Ini hanya ahli fizioterapi yang bertauliah saja boleh buat. Dan ni saya teaser apakah rawatan yang kami sediakan. Kami akan gerakkan sendi tulang belakang ni ataupun tulang belakang ni lah, level by level yang problem. Okay, hanya again saya kata jangan buat dekat rumah, hanya ahli fizioterapi yang bertauliah yang boleh sentuh tulang belakang anda. Jangan suka-suka pergi ketuk-ketuk tu semua Saya paling pantang patient saya kata pergi yang ketuk-ketuk semua tu. Please jumpa ahli fizioterapi yang bertauliah, sebab tulang belakang ni ada terlalu banyak saraf. Bahaya kalau salah tekan. Okay, so kita memang akan sentuh yang kita buat. Memang guna teknik manual. Yang ketiga yang kita panggil adalah MWM ataupun Mulligan Technique. Okay, teknik ni pun sama. Kita memang hanya ahli fizioterapi yang ahli fizioterapi yang bertauliah aja boleh buat. Apa yang kita buat adalah kita tekan sendi tulang ataupun tulang belakang kita dan plus with movement. Okay, nampak simple, tapi orang yang ada masalah slip disc, sakit sciatic nerve problem, spondylosis dan lain-lain, dia akan sakit. Walaupun teknik saya nampak saya bersahaja, sangat sakit. Alright, ini semua teknik-teknik untuk, nama dia manual teknik yang fokus dekat bahagian tulang belakang. Macam yang saya janjikan tadi, saya dah tunjuk demo exercise yang anda boleh buat dalam keadaan baring. Saya dah tunjuk teaser rawatan Physiomobile, walaupun sikit je tadi saya tunjuk kan. So yang ketiga ni saya akan tunjuk tips teknik yang anda boleh lakukan senaman ketika anda duduk di office di mana-mana sahaja. So kamera zoom out sikit. So pastikan bila anda duduk kat kerusi, bayangkanlah ni contoh kerusi office kita kan. So bila anda tengah duduk macam ni, pastikan at least setiap 1 jam sekali bangun berjalan, buat senaman regangan yang kita akan tunjukkan ni. Maaf saya, tekak saya dah sakit sikit. Okey, so senaman yang pertama kita panggil dia hamstring stretching. Sama macam senaman yang kita buat dalam keadaan baring tadi, cuma cara je yang berubah. Kalau tadi untuk dalam hamstring stretching ni kita buat dalam keadaan baring, kali ni kita buat dalam keadaan duduk. So bila nak buat ni, okey, pastikan anda duduk ke depan sedikit, jangan rapat sangat. Duduk ke depan sikit supaya anda stable lah. Seterusnya yang kedua, luruskan kaki yang anda nak regangkan tu. Contoh, luruskan ni. Okey, kamera bawah sikit. Bawah lagi sikit. Kita nak
penonton kita nampak ni. So, katakanlah anda nak regangkan otot yang sebelah sini ya. So, fokus senaman yang pertama ni adalah nak regangkan otot yang kat bawah peha kita ni. So, teknik dia adalah satu tangan kita ni cuba sentuh ibu jari kaki. Again, kesilapan model kita ni macam saya cakap tadi, pastikan lutut tak bengkok. Lutut kan kena lock, lurus. Tapi orang tanya saya pula, tak sampai dah nak pegang ibu jari kaki. Again, saya kata jangan paksa. Kalau tak sampai, buat setakat yang mampu sahaja dulu. Kalau tak sampai ni, maknanya otot belakang ni memang ketat dah. Dah memang sakit belakang dah. So, buat setakat yang mampu. Katalah tengok macam model kita ni kan. Setakat ni je. Dan tahan 15 ke 30 saat. Lagi sekali, saya ingatkan, jangan kira laju-laju. Sakit ya? Okey, masa saya buat ni, kiraan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, menggigil-gigil lah. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Okey, kamera. Kenapa saya kata jangan laju-laju bila buat seraman renggangan ni? Kenapa? Yang pertama, tak efektif lah. Otot kita ni tebal. Dia ada banyak lapisan. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 sampai 15 tu laju sangat, muscle yang dapat regangkan tu adalah superficial muscle je. Ke atas je. Deep muscle kita tak sempat regang pun lagi. Sebab tu saya akan ajar pasien saya, kami di Fizion Mobile akan ajar, kira tu ada tempoh. 1, 2, 3. Jangan macam kereta api. Nanti tak efektif. So, berapa kali kena tahan? 15 saat ke 30 saat. Ulang 3 kali. Itu senaman pertama. Yang kedua, pandang depan. Okey, tips yang kedua sama juga. Duduk ke depan sedikit. Lipat kaki kita macam silang panggung tu. Begini. Alright. So, satu tangan pegang sebelah sini. Satu tangan belah sini. Badan belakang. Okey, pusing. Badan belakang pastikan straight. Jangan bengkok-bengkok. Dan turun ke depan dalam keadaan lurus. Pandang depan kepala. Okey, jangan bengkok. Kenapa? Sebab kita nak jaga spine kita dan fokus utama kita adalah nak regangkan otot di bahagian punggung kita. Okey, again, turun. Tahan 15 ke 30 saat. Saya tahan 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Model kita pun menggigil-gigil. Ni sakit belakang banyak ni model kita ni. Sebab dia pun bekerja banyak duduk. Alright. So, itu senaman yang kedua. Yang ketiga. Okey, model berdiri. Ini adalah senaman untuk otot peha hadapan. Pandang kerusi. Okey, pegang kerusi. Ni nak regang otot di bahagian depan ni. So, lipat kaki. Kaki kanan. Kaki kanan. Lipat, pegang. Pandai. So, tarik ke atas sikit. Tarik dia ke atas sikit sampai anda rasa regang dekat peha depan ni. Okay. Kenapa saya suruh pegang kerusi? Pegang firm-firm sikit. Sebab kan tergolek kan? Tak stable. Okay. Orang yang tak balance, saya sarankan peganglah benda yang stable, yang kuat. Supaya anda tak tergolek jatuh. Dah masalah lain pula nanti. Tahan 15 saat. Itu sahaja daripada saya yang membincangkan tentang topik hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang untuk join kita punya live hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Semoga ilmu hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di next content. Sama ada saya sendiri as a speaker ataupun ahli-ahli fizioterapi kita yang lain, yang berpengalaman, yang bertauliah, yang lebih padu-padu mereka punya teknik. Di lain hari, di lain rancangan, follow kami dan kami sentiasa update dari masa ke semasa di social media kami. Lagi sekali saya ucapkan, sekiranya ada kekurangan, salah itu daripada saya sendiri dan kru kami sendiri untuk kami perbaiki di masa akan datang. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!